Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya. Maka kita dapat kembali dalam perbincangan kita berkaitan tentang prinsip-prinsip asas Islam, khususnya kita bercakap tentang tasawuf Islam, iaitu Islam sebagai ad-din. Kalau kita melihat aspek Islam sebagai ad-din, ia merupakan sistem peraturan, sistem dan juga peraturan hidup yang mana Islam sebagai way of life itu dia mengatur tata cara manusia itu hidup daripada dilahirkan sehingga di saat kematian dia dan juga after di alam barzakh dan juga sama ada penyudahnya syurga dan neraka. Nah, gelanggang inilah yang diatur oleh Islam itu sendiri. Dan sesungguhnya Islam bukan sekadar hanya sebagai tempat untuk kita beribadah, tetapi untuk kita melalui kehidupan ini dengan peraturan hidup yang nyata. Kemudian, Islam sebagai din ini, maknanya apabila kita melakukan aktiviti kehidupan kita atas landasan yang Allah tetapkan kepada kita, maka apa saja amalan kita, perbuatan kita, apa saja yang kita praktis dalam kehidupan kita sehari diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya Islam sebagai pegangan ini, dia sesuai dengan fitrah manusia. Baik yang dikatakan fizikal maupun yang dikatakan spiritual. Ada chemistry di antara Islam sebagai pegangan dan dikatakan ada kaitan hubungan dengan manusia itu sendiri. Baik itulah dikatakan sebagai nature kepada kehidupan kita, fitrah kepada kehidupan kita. Okey, kalau kita melihat kepada pengertian, kenapa pengertian agama itu, kalau konteks dalam Islam itu, dia lebih kepada penekanan terhadap percaya, iaitu iman. Dan perlu ada yang dikatakan menerima apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa segala yang dikatakan di larangan. Dan sekaligus kita tambah di situ iaitu yakin itu sendiri. Percaya, terima dan yakin itu sendiri. Yang itu yang penting. Kemudian dalam kita memahami tentang konteks pengertian juga, manusia perlu kepada pegangan itu sendiri. Maksud saya pegangan iaitu disebut agama itu sendiri. Kenapa perlukan kepada pegangan itu sendiri? Karena manusia ini diciptakan, bukan tercipta, diciptakan. Maknanya dalam konteks ini, maka apabila sesuatu yang diciptakan, maka ia disebut sebagai makhluk. Maka makhluk ini akan terikat dengan namanya yang mencipta. Maka manusia perlu ada pegangan untuk menuntun hidupnya daripada awal kehidupan sehinggalah kepada kematian dia. Kemudian yang ketiga yang kita lihat dari segi aspek diciptakan untuk fokus dan percaya kepada pegangan itu sendiri. Maknanya kehidupan manusia itu memang terlahir secara fitrah fokus akan eksistensi kepada pegangan itu sendiri. Dan sekaligus muncul dalam kehidupannya secara fitrah iaitu percaya atas pegangan yang ditekankan. Dalam konteks Islam itu, maka tauhid itu penekanannya kepada iman. Apa maksud iman? Iaitu percaya. Dan bukan sekadar percaya, tetapi ditanamkan akidah. Apa maksud akidah? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kalau kita melihat dari segi aspek penciptaan manusia, ini menunjukkan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita melihat manusia itu sedetail-detailnya daripada kecil sehinggalah ke sifat mikro ataupun hingga ke sifat makro manusia itu sendiri. Kehebatan yang terzahir bukan kehebatan manusia, tetapi sebenarnya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus iaitu kehebatan ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang menghidupkan manusia itu sendiri dan sekaligus Allah yang mematikan. Iaitu siapa yang berkuasa kat sini? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya penciptaan manusia ataupun dimulai dengan Adam ini, dua unsur yang terdapat dalam Adam itu sendiri. Apa dia? Iaitu jasad. Jasad yang diciptakan asal daripada tanah dan ditiupkan roh ke dalamnya sehingga membentuk fizikal manusia yang ada pergerakan. Dan uniknya penciptaan manusia yang membezakan antara manusia dengan binatang ataupun yang lain iaitu manusia mempunyai akal. Ini yang membezakan antara
manusia dan juga haiwan-haiwan yang lain. Sebab itulah manusia disebut sebagai haiwan natik, haiwan ataupun makhluk yang ada akalnya. Okey, kalau kita melihat dari segi aspek matlamat penciptaan manusia itu sendiri. Pertama, memang kita dah tahu iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kalau kita melihat yang kedua iaitu penekanan kepada ketaatan. Ketaatan terhadap percaya dan akur tentang kehebatan Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan sesuatu, maka kita akur dengan gelanggang yang Allah telah ciptakan kepada manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, iaitu manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, yang disebut sebagai khalifatullahu fil ard, pengganti Allah di muka bumi. Maknanya dalam diri manusia itu ada sifat kepimpinan, sama ada kepimpinan diri dia sendiri ataupun kepimpinan kepada yang lain. Okey, kalau kita melihat dari segi aspek sumber rujukan pula kalau sumber rujukan yang autentik, yang tidak dapat dinafikan, iaitu sumber datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang terlahir, yang mana menjadi dukungan untuk kehidupan manusia. Dia sebagai guideline ataupun panduan untuk manusia hidup dalam dunia ini. Sekaligus hadis Nabi SAW iaitu ataupun sunnah, yang mana sunnah ini yang melengkapkan pemahaman tentang Al-Quran itu sendiri. Sehingga dikatakan kehidupan manusia menjadi kompleks, kehidupan manusia menjadi sempurna, kehidupan manusia terarah, kehidupan manusia mengikuti peraturan yang Allah telah tetapkan sesuai dengan realiti kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, kalau kita bercakap tentang ijtihad pula, ijtihad pula adalah sumber rujukan yang kedua, maknanya terlahir daripada pandangan ulama. Kenapa? Setelah pasca kewafatan Nabi SAW, maka ulama lah yang mengambil peran yang penting. Maka yang disepakati iaitu apa? Yang pertama yang disebut sebagai ijma', yang kedua yang disebut sebagai qiyas. Apa maksud ijma'? Kesepakatan para ulama dalam menentukan satu keputusan yang baru, hukum yang baru. Qiyas pula mengambil perbandingan hukum yang lama dengan mengambil kira hukuman yang baru ada sekarang ini yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil perbandingan hukum dengan ilat yang sama, dengan hukum yang sama, maka disepakati inilah hukum yang sama dengan hukum yang asal. Kemudian ruang lingkup dalam tasawur Islam itu sendiri ada 3, yang mana kita dah faham tentang ini semua, iaitu pertama akidah, iaitu saya katakan tadi akidah itu adalah sifatnya keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat pula adalah gelanggang untuk manusia melalui kehidupan ini. Maka dalam syariat itu ada macam-macam, sama ada peraturan maupun ibadah. Maka kedua-duanya ini mengatur kehidupan manusia supaya hidup manusia ini dalam keadaan yang baik. Nah, bila mana kita bercakap tentang gelanggang yang baik, disusuli dengan akidah, iaitu ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan yang sesungguhnya, maka muncullah yang kita katakan sebagai akhlak. Maka ikatan inilah yang menjadi jaringan manusia itu sifatnya sempurna. Adanya keyakinan, adanya gelanggang yang tetap, iaitu peraturan maupun undang-undang maupun ibadah kepada manusia itu sendiri. Seterusnya lahirlah yang namanya akhlak. Kenapa dikatakan akhlak? Kenapa? Karena hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjalin dengan ikatan akidah dan syariah, maka perbuatan manusia itu terjelma dengan perbuatan yang bersumberkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka akhlak itulah yang dikatakan, bila kita melakukan akhlak yang sempurna, maka itulah dikatakan akhlak Rasulullah SAW. Sebab akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Makna kata yang lain, apabila kita melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan segala yang tidak baik, maka tercermin dalam konteks hubungan dengan Allah, pertama. Dan yang kedua, syariat itu sendiri. Syariat itu sebagai gelanggang, maka gelanggang itu kita akur dengan kawasan yang ada. Kita tidak melewati ataupun menyeberangi hal-hal yang tidak baik, maka akhlak itu akan muncul. Maka inilah yang dikatakan imej Islam yang sebenarnya.
umat Islam bukan tercermin daripada perbuatan mereka itu sendiri, tetapi lahir daripada apabila dia melakukan hubungan ataupun ikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala baik dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka itulah yang sebenarnya akhlak seorang Muslim yang perlu dicontohi, yang perlu diikuti. Itu kita kena faham. Kenapa? Tidak lain tidak bukan akhlak itu sebenarnya adalah hasil ataupun buah daripada keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik perbuatan itu dipinta, dituntut maupun yang ditegak. Saya rasa cukup ini saja pertemuan kita pada kali ini sebagai ringkasan kepada pemahaman tentang tasawuf Islam, Islam sebagai ad-din. Islam itu sebenarnya syumul, sifatnya sempurna. Yang tidak sempurnanya adalah olah perbuatan manusia itu sendiri yang merosakkan imej Islam itu sendiri. Yang terbaik adalah Islam. Yang menyebabkan imej ataupun reputasi Islam itu karena umatnya yang kadang-kadang melakukan kebecatan dalam dunia ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.